Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 14 Februari 2024 bersama saya Saif Akmal. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad telah dimasukkan ke Institut Jantung Negara untuk rawatan jangkitan yang dihadapinya. Demikian kenyataan yang dikeluarkan jurucakap beliau menerusi aplikasi WhatsApp. Katanya bekas ahli Parlimen Langkawi berusia 98 tahun itu dimasukkan ke IJN pada 26 Januari lepas. Jurucakap itu memberitahu Dr. Mahathir sedang menerima rawatan untuk jangkitan di IJN disusuli dengan tempoh berehat untuk pemulihan yang optimum. Semalam pendengaran kesaman Dr. Mahathir terhadap Ahmad Zahid Hamidi berkaitan dakwaan kenyataan fitnah mengenai isu cuti yang ditetapkan pada semalam ditangguhkan kepada 19 Julai depan. Pesuruhjaya Kehakiman Gan Tae Cheong membenarkan penangguhan itu selepas dipohon oleh Peguam Dr. Mahathir, Mio Nur Haidir Suhaimi yang menyatakan anak guam beliau kini sedang dirawat di IJN. IJN juga menghantar satu surat kepada mahkamah menyatakan bekas Perdana Menteri itu tidak dapat hadir ke mahkamah semalam atas sebab kesihatan. Untuk rekod, Dr. Mahathir menyaman timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi sebagai defendant tunggal kerana telah memfitnahnya pada 2017. Berdasarkan penyataan tuntutan, Dr. Mahathir berkata, defendant mengeluarkan kenyataan palsu, berbau fitnah dan berniat jahat dengan sengaja merujuk terus kepada plaintiff ketika mesyuarat UMNO bahagian Kelana Jaya pada 30 Julai 2017. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Komeng enggan mempanjangkan lagi isu berhubung Kampung Baru Cina. Ia berkenaan cadangan beliau untuk mencalonkan Kampung Baru Cina sebagai tapak warisan dunia Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Beliau juga enggan mengulas sebarang isu berkaitannya ketika ditemui media selepas merasmikan pembangunan landscape persekitaran kehidupan di Taman Woodlands Bandar Baru Tambun di Ipoh. Malah beliau menyatakan sudah bergerak ke hadapan move on daripada menjadikannya isu supaya tidak disalah tafsir mana-mana pihak. Katanya kepada pemberita, isu itu sudah ditutup dan dia sudah move on dan perkara itu tiada isu lagi. Ahad lalu Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dilapor berkata beliau tidak pernah dihubungi oleh Nga untuk berbincang mengenai isu pencalonan Kampung Baru Cina itu. Selain itu, Zahid menyatakan beliau juga tidak tahu menahu siapakah pemimpin UMNO yang didakwa sudah dihubungi Nga berhubung perkara itu. Ahmad Zahid menyatakan parti yang dipimpinnya itu tetap dengan pendirian menolak keras cadangan Nga yang juga naib pengerusi DAP itu sebagaimana kenyataan rasmi dikeluarkan oleh Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajidi Dusuki sebelum itu lagi. Ashraf Wajidi terdahulu dilapor berkata cadangan Nga itu bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan yang mengiktiraf hanya Bumiputera sebagai penduduk asal dengan hak keistimewaan tertentu. Berita seterusnya, Dewan Rakyat setakat ini belum menerima sebarang usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim daripada pembangkang. Perkara itu disahkan oleh Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul kepada FMT. Memetik portal FMT, beliau turut menjelaskan menjadi hak untuk mana-mana ahli parlimen mengemukakan usul yang akan diteliti pejabatnya. Pada 10 Januari lalu, ahli parlimen Pasir Gudang Hassan Karim menggesa Perikatan Nasional segera mengemukakan usul tidak percaya terhadap Anwar menjelang sidang Dewan Rakyat 26 Februari ini. Menurut peraturan mesyuarat Dewan Rakyat, ahli parlimen dibenarkan memfailkan notis usul dalam tempoh 14 hari sebelum sidang diadakan. Usul itu kemudian akan dimasukkan dalam aturan mesyuarat pada hari persidangan. Jika tempoh masa 14 hari itu tidak dipenuhi, ahli Dewan Rakyat masih boleh memfailkan usul tergempar dalam soal membabitkan kepentingan awam sekurang-kurangnya 24 jam sebelum sidang. Gesaan untuk menguji keabsahan Anwar itu susulan dakwaan Presiden PKR terbabit
Najib tiada majoriti mudah 112 sokongan ahli parlimen merujuk kepada gerakan langkah Dubai. Untuk rekod, pembukaan sidang parlimen akan bermula pada 26 Februari ini. Pelbagai kecederaan akibat kemalangan pesawat menjadi punca kematian juruterbang dan pembantu juruterbang pesawat ringan yang terhempas di Klang tengah hari semalam. Ketua Polis Daerah Klang Utara, S. Vijaya Rao berkata, dapatan itu diperoleh hasil proses bedah siasat hari ini. Bedah siasat itu yang dilakukan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah terhadap dua mangsa berkenaan bermula kira-kira jam 10 pagi hingga jam 12 tengah hari. Selain itu, katanya pemeriksaan terhadap cap jari mangsa turut mengesahkan identiti mereka sebagai Daniel Yi Xiang Kun 31 tahun dan Roshan Singh Raina 43 tahun. Terdahulu media melaporkan pesawat ringan model BK160 Gabriel terhempas di kampung Tok Muda Kapar Klang tengah hari semalam. Nahas itu mengorbankan juruterbang dan pembantu juruterbang pesawat berkenaan yang ditemui dalam kokpit pesawat yang terjunam lebih 2 meter ke dalam tanah. Vijaya Rao berkata punca nahas pesawat itu masih dalam siasatan Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU. Mengulas siasatan di lokasi kejadian, beliau berkata pihaknya akan bekerjasama dalam membantu BSKU menjalankan siasatan. Polis telah mengenal pasti identiti 3 pemilik akaun media sosial yang dipercayai mengugut peguam Nick Elin Zurina Nick Abdul Rashid. Ini susulan tindakan Nick Elin mencabar peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019. Ketua Polis Kuala Lumpur Alauddin Abdul Majid berkata, terdapat 3 laporan diterima membabitkan kes tersebut dan 3 kertas siasatan telah dibuka. Menurutnya, 1 daripadanya telah diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan susulan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas perhimpunan bulanan di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur pada hari ini. Pada Sabtu, Nick Elin Zurina mendedahkan beliau menerima beberapa ugutan bunuh susulan tindakannya itu sebelum membuat 3 laporan polis. Sebelum itu, pada Jumaat lalu, Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan 16 daripada 18 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah dalam kurungan 1 Kelantan 2019 adalah terbatal dan tidak sah. Panel hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat memutuskan demikian selepas membenarkan petisyen Nick Elin Zurina dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman selaku pempetisyen bagi mencabar 18 peruntukan enakmen tersebut. Tengku Maimun ketika membacakan penghakiman berkata, kes itu tiada kena mengena dengan kedudukan Islam atau Mahkamah Syariah. Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pemantauan berterusan membabitkan semua perkara yang boleh menyumbang kepada ketidaktenteraman awam. Ia termasuk reaksi awam berhubung keputusan Mahkamah Persekutuan yang mengisytiharkan 16 kesalahan syariah dalam enakmen Syariah Kelantan terbatal dan tidak sah. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pasukan KAS 3R bagi menangani isu berkaitan penghinaan terhadap institusi diraja, agama dan bangsa akan membuat siasatan terhadap reaksi berlebihan berhubung isu berkenaan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri perhimpunan bulanan KDN di Putrajaya hari ini. Saifuddin juga menegaskan keputusan Mahkamah Persekutuan bukan berkaitan mencabar Islam ataupun menggugat peranan Mahkamah Syariah, tetapi ia berkisar kepada aspek cabaran terhadap bidang kuasa Dewan Undangan Negeri DUN untuk membuat undang-undang itu. Kita ke perkembangan berikutnya. Jasmine Lu berkata dia menyerahkan dokumen 1MDB kepada Joe Low di luar pintu rumah Najib Razak antara tahun 2012 dan 2013. Bekas peguam 1MDB itu yang pernah berada dalam lingkungan terdekat Joe Low berkata demikian dalam perbicaraan kes 2.27 bilion 1MDB terhadap Najib. Saksi pendakwaan ke-50 itu memaklumkan mahkamah hari ini bahawa dia menyerahkan dokumen-dokumen berkaitan kepada Jolo dalam sebuah fail. Jolo kemudiannya akan memulangkan kepadanya dokumen-dokumen yang sudah ditandatangani Najib. Semalam Jasmine Lu berkata, Jolo ialah proksi Najib, bekas Menteri Kewangan dan Perdana Menteri. Selain itu, Jasmine Lu berkata dia tidak pernah masuk ke kediaman peribadi Najib Razak apabila bekas Perdana Menteri itu menandatangani dokumen pelaburan berkait syarikat itu. Jasmine Lu berkata beliau diarahkan oleh Jolo untuk menunggu di pintu pagar kediaman Najib.
Kadangkala katanya Jolo sudah menunggu di pintu pagar kediaman itu apabila dia tiba. Najib menghadapi 25 tuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram, membabitkan dana didakwa milik 1MDB berjumlah 2.28 bilion ringgit yang dimasukkan ke akaun M-Banknya antara Februari 2011 dan Disember 2014. Dalam pada itu, Jasmine Lu memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini bahawa Jolo memintanya tidak risau. Ini selepas beliau membangkitkan isu begitu banyak wang dipindah masuk ke dalam akaun bank peribadi Najib Razak. Jasmine Lu berkata, Jolo menyuruhnya jangan risau dan memberitahu tidak perlu mengambil apa-apa tindakan kerana akan menguruskan segala-galanya. Terdahulu, Jasmine berkata Jolo memberitahunya wang yang dimasukkan ke akaun bank Najib adalah untuk dana politik Barisan Nasional BN, khususnya UMNO, ketika dia membangkitkan mengapa perlunya sebegitu banyak wang dimasukkan ke dalam akaun Najib. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Saif Akmal, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.